DAP atau sunat tu pelik. Wajib pelik dah. Itu yang pertama. Yang keduanya, tak boleh. Bagi saya kempen benci UMNO, kempen benci sesiapa saja ini tidak menepati dengan akhlak yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saudara Luqman sebut berkenaan dengan asabiyah. UMNO dituduh asabiyah begitu lama. Sejak 1951 sampai sekarang ni. Dah, kebangsaan Melayu. Dah, parti kebangsaan, asabiyah katanya. Sebenarnya Nabi SAW memberi takrif, bukan saya, bukan Luqman. Dah, mal asabiyah. Sahabat tanya, apakah itu asabiyah? Dah, Nabi jawab, antu'ina akhaka ala zulmi, menolong saudara kamu di atas dasar kezaliman. Membela saudara kamu yang tak betul. Dah, saudara kamu keluar dalam bilik 121 kamu pergi bela, tu asabiyah lah tu. Dah, demikian juga Elizabeth Awang bagai grup bela apanya. Dah, demikian juga baru ni apabila timbul isu masjid, pengusi ya. Bila timbul isu masjid, DAP pertikai jumlah masjid yang dibina oleh Barisan Nasional di Dewan Rakyat. Kenapa Barisan Nasional bina masjid banyak sangat di Malaysia ni? Daripada tahun 2000 hingga 2008, dalam tempoh 8 tahun, 611 buah masjid dibina. 741 juta wang ringgit dibelanjakan untuk bina masjid. Dah, DAP pertikai jumlah masjid. UMNO Barisan Nasional buat masjid banyak. Dah, tiba-tiba pah duk dia. Kenapa duk dia? Dah, kita pun tanya balik. Okeylah. Pas Peretah Kelantan 20 tahun. Berapa buah masjid yang pah bina di Kelantan? Rayak mari. Rayak mari, kita nak tahu berapa buah dan berapa juta ringgit dibelanjakan untuk bina masjid. Dah kata nak buat Islam. Dia kata, dok, gitu kacak je. Tu kacak tak kira. Buat seputih masjid dia kata panjang apa. Jabatan Pembangunan Persekutuan, JPP tulus siap. Tuan-tuan, ini beza. Dah, jadi oleh sebab yang demikian, saya nak kata, asabiyah ni kata Nabi, khairukumul mudafi' an ashiratihi malam ya'sam. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempertahankan saudara bangsa kamu. Dah, selagi yang dipertahankan itu bukan perkara dosa. UMNO tak pernah mempertahankan dosa. Dah, UMNO tak pernah membela orang salah. Hak salah dikenakan tindakan, hak salah dikenakan hukuman, hak salah digantung, dipecat dan sebagainya. Muslimin dan muslimat sekalian, saya tertarik juga dengan isu buruh tadi. Siapa yang disebutkan oleh Dr. Asri? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Hukum buruh. Kita ni pecinta Islam, pecinta hukum hudud ni kena tahu. Buruh ni ialah golongan yang menentang pemerintah, menentang ulil amri, bangkit tak, tidak taat pada pemerintah dan sebagainya. Al-Quran kata, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ayat tu bukan bermaksud demikian. Itu dalam konteks tenang. Saya sebut hukum buruh. Dan itu ayat buruh dalam masalah lain. Itu bukan ayat buruh. Kalau ayat buruh itu digunakan, maka Aisyah menjadi buruh. Maka Aisyah menjadi buruh. Dan juga Zubair Al-Awwam akan menjadi buruh. Jangan-jangan. Ayat itu bukan kaitan dengan buruh. Ini perbezaan pendapat. Ya, perbezaan pendapat. Maka, sebagai rakyat, sebagai umat Islam, ya, kita kena taatlah kepada ulil amri. Dah, taat pada pemimpin, taat pada pemerintah. Dah, ni kenapa ni sampai berlaku isu al-ma'unah, mamali dan sebagainya. Muslimin dan muslimat sekalian, yang terakhir sekali, isu tali Allah, pecah belah, tak beriman dan sebagainya tadi. Dah, termasuk juga isu judi. Isu judi ni Allah sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Bila orang baca Quran ni duduk dia lah pakak dengar. Apa duk gagal-gagal ni? Dah. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dan duduk dia baca Quran kan ni? Dah. Duk gagal-gagal apa? Innamal khamru. Sesungguhnya arak itu, nombor satunya arak. Innamal khamru. Dah, Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 90. Sesungguhnya arak itu nombor satu. Wal maisir, judi nombor 2. Dah. Wal ansab, berhala. Bak berhala ni berat tuan-tuan. Dah. Wal azlam,
dan juga tenung nasi guna anak panah. Saya nak tanya. Yang pertama, al-khamru. Arak. Kalaulah judi itu boleh membawa masalah sosial, gejala sosial, boleh berlaku perceraian, masalah rumah tangga, jenayah dan sebagainya. Arak juga memabukkan, menghilangkan akal dan boleh merosakkan masyarakat. Kenapa tidak diharamkan? Kenapa masih ada lagi walaupun dia hak pada orang kafir? Yang pertama, al-khamru. Kenapa masih mengutik cukai? Dok kutik cukai arak lagi. Wal maisir, judi. Kata kita, tak semestinya judi kepada escort sport. Judi sukan bola sepak, judi lain. Toto, Magnum, Pak Namweko dan macam-macam lagi judi. Kenapa tidak bertenanglah sekejap. Ustaz Fandi nak habis hujah ni. Negeri Pakatan Rakyat, negeri Kedah no, mati besar pas. Kenapa tak haramkan judi? Itu persoalannya. Ada kata kita tak haramkan judi, dia haramkanlah dulu. Buatlah contoh terbaik. Qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi tunjukkan qudwah. Takkanlah kita tak tunjuk qudwah dulu. Sepatut kita tunjukkan contoh terbaik. InsyaAllah kalau PAH buat baik, PAH menentang kezaliman, PAH tidak membela kebatilan, PAH tidak melakukan penyelewengan, PAH tidak rasuah, saya yakin dan percaya, insya-Allah dua-dua parti ini insya-Allah boleh duduk semeja. Sekian, terima kasih. Saya persilakan yang berhormat Dr. Mujahid untuk menggulung perbahasan. Okey, pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang telah memberikan pandangan. Saya kira ini adalah sebahagian daripada proses untuk kita menerima pandangan-pandangan yang berbeza, walaupun telinga sakit, tapi yang penting ialah kita mendapat sesuatu yang terbaik. Dan saya akan, mungkin soalan yang diajukan itu saya harap boleh dijawab dengan cadangan-cadangan pada penghujung ini. Iaitu pertama, jika bertanya kepada saya menganggap Melayu mesti bersatu dalam kerangka Islam. Yang itu prinsip kita tidak akan lari. Islam yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ayat itu menyatakan siapa yang tak nak Islam, dialah yang berpecah, bukan orang yang nak Islam. Yang kedua, Melayu mestilah, kalau kita faham Melayu yang kita sedang cakap, pandangan kami daripada Parti PAS, Melayu bukan hanya Melayu mesti bersatu, tetapi dengan Islam kita menyatukan semua kaum yang ada di dalam negara ini. Sedangkan UMNO mereka hanya ajak orang Melayu saja bersatu, tapi kita mengajak seluruh rakyat. Tapi kita nak bawa apa? Bagi PAS, Islamlah jawapannya untuk menyatukan semua kaum yang ada di dalam negara ini, termasuklah bersama dengan orang-orang Melayu. Yang ketiga, saya nak mencadangkan juga bahawa Melayu yang kita maksudkan hari ini bukanlah hanya Melayu yang kita kata Melayu yang tidak taat kepada perintah Allah, Melayu yang rasuah. Kalau kita tengok di antara parti Melayu yang terbesar di negara ini, parti itulah yang paling teruk sekali rasuah. Jadi kami sebagai parti Islam, kalau kami nak bersatu, kami pun kena tengok parti dengan mana yang kita nak bersatu. Kalau parti itu parti rasuah, maka sukarlah untuk kami nak menanggung. Saya ingat tidak semua orang Melayu, saya rasa kalau orang Melayu nak bersatu, tidak semestinya kita kena lihat mesti dengan UMNO. Kerana selagi UMNO tidak berubah cara dan dasar yang dibuat, bagi saya, kami daripada PAS menawarkan kepada orang Melayu bersatu di bawah PAS dengan nama Islam. Dan ini yang kami akan cuba lakukan, insya-Allah. Doakan kita akan dalam pentas demokrasi akan memastikan kursi-kursi Melayu ini PAS akan menang, dan kita akan menawarkan kepada orang ramai, inilah yang dikatakan sebagai Islam dan perpaduan untuk semua orang dalam negara ini. Saya yakin ini adalah satu usaha, dan kalau kita melihat tentang perkembangan politik yang ada di dalam negara kita hari ini, mana-mana parti politik yang tidak berubah, masih lagi dengan cara lamanya, masih lagi bawa isu-isu yang dah lapuk, isu-isu yang dah basi, maka parti ini kita khawatir akan jadi dinosaur satu hari, hanya terkenal dalam sejarah tetapi sudah tidak relevan lagi. Tapi bagi PAS, alhamdulillah, kerana kami ada Islam sebagai dasar kami,
ia membuka ruang untuk kami memperbaiki diri kami, melihat suasana dan satu jaminan kepada orang ramai bahawa kalaupun Pakatan Rakyat kita akan menguasai, kita meletakkan 3 tonggak ini tidak akan tergugat. Pertama, Islam sebagai agama resmi persekutuan. Yang kedua, iaitu hak raja-raja Melayu. Dan yang ketiga ialah apa? Hak keistimewaan orang-orang Melayu 153. Bagi saya, kalaulah Pakatan Rakyat boleh menawarkan semua perkara ini, mengapa orang Melayu tidak boleh menerima kami? Itu saja. Cuma yang mengganggu gugat semua ini adalah fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh kawan-kawan kita yang menyatakan fitnah. Contohnya dia menceritakan tentang Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kesnya masih dalam mahkamah. Ini sudah contempt of court, dia sudah menghina mahkamah, dia sudah membuat hukuman. Tuan Guru Nik Aziz sudah mencabar supaya Anwar Ibrahim bermubahalah. Yang tidak Kita dah gulung. Takkan kita tak pegang apa yang Islam kata. Zimah, innocent until proven guilty. Orang itu tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Ini belum ada hukuman. Dia bila menuduh Perdana Menteri membunuh Al-Tantuya, tidak pula tunggu sampai proven guilty. Inilah yang dikatakan. Itu bukan fitnah. Yang dikatakan sebagai ini yang budaya yang tidak, saya rasa bukan boleh bawa kita ke hadapan. Kalau macam ni punya parti kita nak bersatu, cuba tuan-tuan bayangkan macam mana kawan. Cara je kita akan bayangkan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian perbincangan kita pada malam ini yang saya kira sudah cukup untuk kita mengumpul beberapa maklumat bagi kita membuat kesimpulan kepadanya. Ya, akhirnya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang telah memberikan pandangan masing-masing dan juga kepada semua penonton yang telah memberikan kerjasama untuk menjayakan majlis kita pada malam ini. Saya dengan ini menyerahkan kembali majlis kita kepada pengacara majlis untuk acara seterusnya.